Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita bertemu lagi di dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi pelajari unit 14 dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah Pondok Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat objektif pembelajaran untuk tajuk ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita buka buku teks, mari kita kenali dahulu apakah itu tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Jadi, untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan pelajari beberapa tanda baca seperti tanda noktah, tanda koma, tanda soal, tanda seru dan huruf besar. Kita akan kenali tanda baca satu persatu. Kita mulakan dengan tanda soal. Tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya. Contohnya, siapakah nama kamu? Siapa merupakan kata tanya. Dan di akhir ayat ini mestilah diletakkan tanda soal. Tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memindahkan unsur dalam ayat dan perkataan yang sama jenis. Contohnya, Ali, Rina dan Jagu bersahabat baik. Ali, Rina dan Jagu merupakan kata nama. Jadi, untuk memisahkan kata nama ini di dalam ayat, kita akan menggunakan tanda koma. Di manakah kita akan letakkan tanda koma? Kita akan letakkan tanda koma pada perkataan yang pertama. Seterusnya, tanda baca yang ketiga iaitu tanda noktah. Tanda noktah digunakan pada akhir ayat dan akhir kata singkatan. Contohnya, rumah itu besar. Selain itu juga, tanda noktah berfungsi untuk memberhentikan sesuatu ayat. Berikutnya adalah tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir ayat seruan. Contohnya, wah hebatnya lukisan kamu. Wah merupakan kata seru dan di akhir ayat seru mestilah diletakkan tanda seruan. Tanda baca yang terakhir ialah huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama di pangkal ayat dan kata nama khas. Contohnya, ayah bertugas di Selangor. A dalam perkataan ayah merupakan huruf pertama di pangkal ayat dan S dalam perkataan Selangor merupakan huruf pertama di dalam kata nama khas. Ingat ya murid-murid, huruf pertama selepas tanda noktah mestilah ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kita telah pun pelajari beberapa jenis tanda baca. Untuk memahamkan lagi murid-murid, mari kita lakukan aktiviti di halaman 85. Di dalam aktiviti ini, murid dikehendaki untuk membaca teks kemudian mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Cikgu akan bantu kamu dan mari kita lakukan aktiviti ini bersama-sama. Pondok Malaysia. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Kita akan mula mengedit teks pada perenggan yang berikutnya iaitu yang mempunyai tulisan berwarna biru. Baiklah murid-murid, untuk membantu murid-murid, cikgu telah sediakan paparan seperti berikut supaya lebih jelas. Mari kita baca dan kita edit teks bersama-sama. Hari Kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Baiklah murid-murid, apakah tanda baca yang tidak dinyatakan di dalam teks ini? Dapatkah murid-murid meneka jawapannya? Bagus murid-murid, tanda noktah. Hari Kebangsaan hampir tiba, mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Jom kita lihat perenggan yang berikutnya. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Baiklah murid-murid, tanda baca yang paling sesuai di sini adalah bagus murid-murid, tanda koma. Kenapa tanda koma? Kerana warna merah, kuning dan hijau adalah daripada perkataan yang sama jenis.
Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Baiklah murid-murid, tanda baca di sini ialah betul. Kita akan menggunakan tanda noktah dan huruf selepas tanda noktah mestilah huruf besar. Baik murid-murid, kita telah pun selesai melakukan aktiviti di halaman 85. Sebagai rumusan PDPR kita pada hari ini, kita telah pun kenali beberapa jenis tanda baca dan kita telah berjaya mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Sebagai ulang kaji, tanda baca digunakan untuk menentukan keberkesanan penyampaian mesej bertulis. Antara tanda baca yang telah kita pelajari pada hari ini ialah tanda soal, tanda noktah, tanda koma, tanda seru dan huruf besar. Cikgu berharap murid-murid telah dapat fahami apa yang kita belajar hari ini dan murid-murid dapat lakukan aktiviti dan juga ulang kaji di rumah. Baiklah murid-murid, sehingga kita bertemu di kelas yang berikutnya. Ingat, jaga diri selalu.